Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua pelajar yang saya amat kasihi. Untuk pelajar semua, hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang sangat penting. I think this is the most important thing yang kita kena tahu dalam topik aerobic respiration ini. Kita masih lagi dalam topik aerobic respiration. Dalam aerobic respiration, saya dah menerangkan kepada kamu mengenai glycolysis yang berlaku di cytoplasm. Kemudian saya juga dah menyentuh berkaitan dengan link reaction ataupun pyruvate oxidation yang mana berlaku dekat matrix of mitochondria, diikuti dengan Krebs cycle. Kemudian saya juga tamatkan lesson tentang aerobic respiration ni mengenai oxidative phosphorylation. Jadi pelajar, hari ini kita akan menyelusuri satu pelajaran penting. Kita cuba summarize bagaimana penghasilan ATP yang berlaku semasa aerobic respiration. Jadi notekan dekat sini summary of ATP synthesis during aerobic respiration. Dalam penghasilan ATP, pelajar tidak bukan harus memahami tentang dua perkara, iaitu substrate level phosphorylation. Yang kedua adalah oxidative phosphorylation. So ATP hanya boleh dihasilkan melalui dua kaedah ini, iaitu yang pertama substrate level phosphorylation, yang kedua oxidative phosphorylation. So highlight dua perkataan ini ya. Dan kita juga tak lari daripada tiga proses utama, iaitu yang pertama glycolysis, yang kedua link reaction and Krebs cycle, dan yang ketiga adalah oxidative phosphorylation. Mari kita menyelusuri satu persatu. Yang pertama sekali, saya ada mengajar kamu bagaimana berlakunya glycolysis. Glycolysis ini berlaku apabila glucose is broken down into two molecule of pyruvate. So ada dua molekul pyruvate. Sepanjang proses glycolysis ini, dua ATP akan dihasilkan. So tulis kat depan ni net 2 ATP. Jumlah sebenar adalah 4, dan kita jangan lupa kita invest 2 ATP, maka bakinya adalah 2 ATP. So there are 2 ATP is synthesized by substrate level phosphorylation semasa glycolysis. Kita juga harus ingat semasa conversion of glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglycerate, terdapat satu proses oxidation di sini dalam menghasilkan electron carrier molecule, iaitu 2 NADH. Kemudian semasa pyruvate convert kepada acetyl-CoA, ini berlaku semasa stage yang kedua, iaitu link reaction ataupun dinamakan sebagai pyruvate oxidation. Semasa proses ini tidak ada sebarang ATP dihasilkan, namun jangan kita lupa berlakunya oxidation di situ dengan penghasilan 2 NADH. So electron carrier molecule di sini adalah 2 NADH yang terhasil melalui link reaction ataupun pyruvate oxidation. So ini yang kita kena faham dengan NADH ini. NADH is a electron carrier molecule. This is reduced coenzyme. 2 acetyl-CoA akan mengalami 2 kitaran Krebs cycle. Disebabkan 2 kitaran Krebs cycle, maka terbentuklah 2 ATP semasa conversion of succinyl-CoA kepada succinate. So 2 ATP ini dihasilkan secara substrate level phosphorylation. Jumlah semua ATP yang dihasilkan secara substrate level phosphorylation adalah sebanyak 4 ATP. Krebs cycle adalah satu kitaran penting juga untuk menghasilkan electron carrier molecule yang ada tenaga dalam bentuk elektron, iaitu sebanyak 6 NADH terhasil. Terdapat juga 2 FADH2. 6 NADH yang terhasil ni adalah melalui conversion of isocitrate kepada alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate convert kepada succinyl-CoA. Dan yang ketiga semasa conversion of malate into oxaloacetate. Kita juga jangan lupakan terdapat 2 FADH2 yang terhasil semasa satu conversion penting, iaitu succinate kepada fumarate. So ini yang kita jelas berkaitan dengan Krebs cycle. Maka semua electron carrier molecule ini adalah satu molekul yang mempunyai tenaga dalam bentuk elektron yang harus diterjemahkan kepada ATP. Dalam menterjemahkan tenaga dalam bentuk elektron kepada ATP, dia harus berlaku melalui oxidative phosphorylation. Di mana dekat dalam proses ini, kita akan dapati bahawa redox reaction berlaku untuk membantu penghasilan ATP. Seperti yang kita belajar semasa oxidative phosphorylation, satu molekul NADH akan menyebabkan 3 ATP dihasilkan
Maka 2 NADH semasa glycolysis ini akan menghasilkan 6 ATP. Begitu juga untuk NADH yang terhasil semasa link reaction juga akan menghasilkan 6 ATP. Berdasarkan pemahaman, 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. 6 NADH yang terhasil semasa Krebs cycle juga akan menghasilkan 18 ATP. Dan berdasarkan pemahaman kita mengenai FADH2, 1 FADH2 akan generate 2 ATP. Maka 2 FADH2 semasa Krebs cycle akan generate 4 ATP. So 6 campur 6 campur 18 campur 4, jumlah ATP yang dihasilkan secara oxidative phosphorylation adalah sebanyak 34 ATP. Pelajar sekalian, apabila kita melihat mencampurkan keseluruhan tenaga tersebut, 34 ATP secara oxidative phosphorylation yang dicampur dengan 4 ATP secara substrate level phosphorylation akan membawa kepada jumlah 38 ATP yang dihasilkan daripada satu molekul glukos. Maka untuk satu molekul glukos, semua jumlah tenaga yang dapat dihasilkan olehnya bagi satu-satu aktif sel adalah 38 ATP. Dalam silibus kita tidak perlu untuk memahami tentang penghasilan 36 ATP yang dihasilkan oleh resting cell ya. So itu yang penting untuk kita tahu dalam pelajaran kita berkaitan dengan 38 ATP. This video is very important video. So saya harap kamu salin ke semua gambar rajah yang diberi ini. Kamu highlight lah 4 ATP 2 campur 2, 4 ATP substrate level phosphorylation dengan satu color. Highlight adalah 6 campur 6 campur 18 campur 4 dengan color yang lain bagi oxidative phosphorylation. Dan kamu highlightlah color berkaitan dengan proses glycolysis, link reaction, pyruvate oxidation dan Krebs cycle ini. Dan inilah perkara yang penting untuk kita tahu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Bye.